pertentangan, perbalahan, perselisihan antara Islam dengan Islam. Ya. Kalau Islam dengan kafir, kita senang untuk nak lawan. Tapi Islam dengan Islam ni susah. Kerana sama-sama mengucap dua kalimah syahadah, sama-sama sembahyang, sama puasa, sama hari raya, sama sembelih korban, sama pergi haji. Macam mana kita nak bezakan? Tak ada perbezaan di situ. Tapi tetap ada perbezaan. Ya, dari segi Islam. Sebab itulah Rasulullah mengatakan bahawa umat Islam terbagi kepada 73 puak. Semuanya adalah bid'ah dan sesat, ahli neraka, kecuali satu. Satu tu sahabat tanya, siapa dia ya Rasulullah? Rasulullah kata, ma ana alaihi wa ashabi, iaitu sesiapa yang mengikut jalanku dan jalan para sahabatku. Jadi kita kena cek sekarang ni, adakah jalan yang kita lalui sekarang ni jalan Nabi, jalan yang dilalui oleh Rasulullah, ataupun jalan yang dilalui oleh para sahabat, atau jalan yang kita buat sendiri? Allahu a'lam. Baik, itu hijrah yang pertama. Hijrah dari Mekah ke Habsyah seramai 116 orang saja. Sikit sangat bilangan orang Islam di situ. Ya, 116 orang pergi sana diketuai oleh Ja'far bin Abu Talib. Walaupun semasa itu raja di Habsyah, ya, raja di Habsyah itu Kristian Ortodok, mereka terima orang Islam datang pindah ke sana, tetapi ya, hasil tipu helah dan juga hasutan daripada kafir Quraisy di Makkah, mereka tak putus-putus, mereka nak musnahkan, nak habis, nak hapuskan juga Islam, ya. Maka dengan itu orang Islam yang pindah ke Habsyah tu balik semula ke Makkah. Kemudian masuklah pula hijrah yang kedua. Rasulullah SAW melihat tempat-tempat hijrah yang sesuai, iaitu Nabi pergi ke Taif. Pergi ke Taif itu ujian yang sangat berat. Kalau kita memang tak mampu nak menghadapi ujian di Taif, Rasulullah SAW pergi berdua ke Taif untuk meninjau penempatan berhijrah. Ya, Nabi SAW bersama dengan Zaid bin Harisah. Maka apabila Nabi sampai ke Taif, disambut oleh penduduk Taif dengan lontaran batu, lontaran ke benda-benda yang kotor-kotor, melontar barang-barang yang keras dan tajam-tajam sehingga mencederakan, ya, badan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan badan Zaid bin Harisah. Sehingga Nabi keluar daripada Taif tu, darah meleleh di badannya sampai masuk dalam kasut, berbunyi yang kasut Nabi kerana darah tadi. Begitu berat cabaran pada Rasulullah SAW. Tapi Nabi tetap tabah menjalankan dakwahnya. Dan apabila Nabi sampai ke sempadan daripada Taif ke Mekah, sampai sempadan itu, Nabi didatangi oleh Jibril dengan 4 malaikat. Ya. Dan Jibril memberitahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang berlaku kepada engkau, dan Allah mengizinkan pada engkau nak buat apa saja pada penduduk Taif. Dan dengan itu Allah Ta'ala perintahkan supaya aku membawa 4 malaikat yang hebat-hebat. Maka datang satu malaikat kata, ya Rasulullah, aku diberi kuasa oleh Allah Ta'ala boleh mencabutkan gunung. Boleh cabut gunung. Kau perintahkan kepada aku supaya aku beri saja kelulusan, katakan ya saja, aku boleh cabutkan gunung keliling Taif ni, hempapkan kepada Taif. Biar melempeng dia. Melempeng tu saya cakap, bukan dalam hadis tu. Kan? Gunung tak dihempapkan pada penduduk Taif. Tapi Nabi tidak terima. Ya, Nabi tak terima, Nabi diam saja. Maka datang pula malaikat yang kedua, mengatakan, ya Rasulullah, aku diberi kuasa oleh Allah Ta'ala boleh mengeluarkan air dari bumi dan menurunkan dari langit. Kau perintahkanlah aku supaya aku keluarkan air dari bumi dan turun dari langit, supaya menenggelamkan penduduk Taif ini seperti yang berlaku pada umat Nabi Nuh. Rasulullah diam saja.
Kemudian datang pula yang ketiga, ya Rasulullah, aku diberi kuasa oleh Allah Ta'ala untuk menterbalikkan bumi. Dia boleh terangkupkan bumi, boleh datangkan gempa yang kuat sehingga sampai tenggelam semua penduduk Taif, seperti mana berlaku pada umat Nabi Lut. Rasul Nabi diam saja. Datang yang keempat, ya Rasulullah, aku diberi kuasa oleh Ta'ala boleh mengeluarkan jeritan yang kuat, jeritan yang kuat sehingga boleh mematikan semua orang yang mendengar. Sa'iqah minas sama', jeritan dari langit yang kuat. Ini berlaku pada kaum Samud. Dan tapi Nabi diam saja. 4 tawaran besar. Kalau saya 4 tu terima, biar hancur semua. Pasal apa? Pasal mereka sangat memusuhi, musuhi Nabi SAW. Tetapi apa Nabi kata? Nabi berdoa. Nabi tak terima 4 malaikat tu, tapi Nabi ganti dengan berdoa. Apa doa Nabi? Nabi kata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku kerana mereka tidak faham. Jadi masa itu orang Taif memang betul-betul tak faham. Tambah pula dihasut oleh kafir Quraisy dari Mekah, lagi tambah keliru. Maka sebab itulah Nabi tak ambil tindakan, tak gunakan mukjizat dia, tak mau nak memusnahkan penduduk Taif. Nabi berdoa saja, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku kerana mereka tidak faham. Dan Nabi sambung lagi doa, ya Allah, kalau sekiranya penduduk Taif hari ini tidak menerima seruanku, aku berdoa pada engkau semoga generasi akan datang menerima seruanku. Itu doa Rasulullah SAW. Memang sepatut begitu. Sebab apa? Sebab mereka tak faham. Masalah kita sekarang ini, yang kita susah ni ialah orang tak mau faham. Orang dah jadi Islam, tapi mereka tak mau nak faham tentang Islam tu. Tak mau nak ambil tahu. Tak mau nak mau pegang kepada hukum-hukum Islam. Mereka cuba nak lari sana, lari sini tentang Islam. Sedangkan dia dah jadi Islam. Sedangkan penduduk Taif dulu belum Islam. Jadi sebab itu dalam perkara dakwah ni ada 2 perkara. Satu ialah dakwah kepada orang bukan Islam, pada orang kafir. Yang kedua, dakwah pada orang Islam. Kalau dakwah pada orang kafir, kita kena berlembut dengan mereka, kerana mereka tak faham. Tapi kalau dakwah dengan orang Islam, kena beritahu hukum. Ini haram, ini halal, ini sah, ini batal. Kena hukum. Apabila orang tu dah masuk Islam, wajib semayang, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, wajib syahadah. Sebab dia dah masuk Islam. Tapi kalau mereka kafir, takkan kata kau wajib semayang. Belum Islam lagi, macam mana nak semayang? Betul, orang kafir kalau tak semayang tak ada dosa. Orang kafir tak bayar zakat tak ada dosa. Orang kafir tak pergi haji tak ada dosa. Sebab apa? Sebab dia kafir. Orang kafir dosa mereka ialah dosa tak masuk Islam. Itu dosa yang terbesar. Dia tak masuk Islam, itu dosa. Yang lain-lain belum dosa lagi. Sehinggalah dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dan orang Islam sendiri, walaupun ada antaranya yang barangkali satu hari itu tak ada mengucap, tak tidak. Sebab apa? Tak semayang. Bila nak mengucap? Mengucap 2 kalimah syahadah dalam semayang. Kadang-kadang setengah daripada syahadah tu pula la ilaha illallah, apabila ada kunuri tahlil. Tu banyak la ilaha illallah itu. Semayang tidak, la ilaha illallah banyak. Subhanallah. Sebab apa? Sebab ada makan, ada tahlil. Tapi ada orang yang tak mengucap-ucap orang Islam. Satu hari tak ada mengucap. Jadi nak katakan apa dia tu? Islam ke tak Islam? Dia tetap Islam, tetapi dia tidak beriman. Sebab itulah misalnya kita kata orang Syiah itu sesat. Syiah itu tetap Islam, tetapi mereka tidak beriman. Berbeza antara Islam dengan beriman. Orang kita tengok ramai orang Islam tapi tak semayang, berarti dia Islam yang tak beriman. Orang Islam berzina, orang Islam yang tak beriman.
Orang Islam minum arak, orang Islam yang tak beriman. Ya. Nak masuk syurga, mestilah orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau tidak beriman dalam sekadar Islam saja, tidak menjamin dia nak masuk syurga. Ya, wallahu alam. Baik. Jadi kita kembali pada hijrah tadi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memang Nabi tak mau nak berdoa Allah Taala minta musnahkan kaum dia kerana mereka itu kafir. Kita pun tak boleh minta Allah Taala, ya Allah kamu musnahkanlah semua orang kafir ni biar tinggal orang Islam je. Tak boleh. Kerana Allah Taala tahu bahawa Allah Taala Maha mengetahui, Allah lah yang mencipta, yang menjadikan sekalian alam. Allah Taala kata kalau Allah Taala berkehendak, Allah Taala boleh jadikan manusia ni satu umat saja. Tuhan berkehendak. Tetapi Allah Taala nak uji manusia itu. Sebab manusia itu Allah Taala beri akal. Jadi sebab itulah ada berbagai umat manusia. Kalau ummah wahidah, satu umat saja. Kalau satu umat saja, tak payahlah. Kalau tak susah, jadi tak payahlah ada syurga, tak payah ada neraka. Mati habis saja. Itu umat lembu, umat kambing, umat kerbau. Mereka tak perlu, ya, tak perlu nak semayang, tak perlu nak puasa, tak perlu nak taat, tak perlu nak ikut undang-undang, kerana mereka tak ada akal. Ya. Allah Alam. Ada semalam seorang kawan saya, dia mendaki gunung. Dekat gunung tu ada siap dia punya apa gunung, lupa saya, tak ingat. Tapi dekat gunung tu ada bertulis, ada papan tulis tu, dia terangkan ketinggian gunung tu berapa daripada paras laut. Kemudian bawah tu tulis, ya, tidak ada siapa menulis pada papan tanda ini kecuali beruk. Jadi kawan tu nak tulis nama dia dan sampai ke atas tu, tengok tulis apa, nanti orang kata nama dia tu ialah beruk yang bernama manusia. Satu psikologi lah, ya, Allah Alam. Tunjukkan manusia tu ada akal, ya, ada akal, dia boleh menulis, boleh membaca. Kalau beruk tak menulis, tak membaca. Jadi kalau manusia tu dia menulis tempat yang dilarang menulis, berarti dia lebih teruk dari beruk. Itu sebab dalam Quran Allah Taala mengatakan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall, ya, ulaika humul fasiqun. Sadaqallahul azim. Allah Taala mengatakan demi sesungguhnya kami halau, kami penuhkan, ya, sumbatkan neraka jahanam itu dengan ramai jin dan manusia, yang mana mereka ada hati tidak berfikir dengannya, mereka ada mata tidak melihat dengannya, mereka yang ada telinga tetapi tidak mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang-binatang, malah mereka lebih sesat daripada binatang lagi. Ya, sebab binatang tu dia tidak ikut peraturan kerana mereka tak ada akal. Sedangkan manusia ada akal. Allah Alam. Baik. Jadi kita lihat di sana bagaimana Nabi berdakwah. Itu dakwah pada orang kafir. Manakala dakwah pada orang Islam, apabila dah masuk saja Islam, dia mesti menjalani hukum-hukum Islam. Baik itu sempena nak menyambut hujung-hujung tahun Hijrah 1434 ini, nak masuk 1345, Sultan Brunei telah mengisytiharkan negara dia, menjalankan undang-undang Islam sepenuhnya. Sultan Brunei negara kecil. Negara Brunei itu kecil, lebih kecil dari Negeri Sembilan. Kan? Brunei kecil saja. Dia lebih kurang macam Perlis je, besar Brunei itu. Dan dia berisiko. Ya, Sultan Brunei berani mengisytiharkan Brunei negara Islam, satu risiko yang besar. Dia sanggup tanggung risiko. Risikonya ialah pemulauan daripada antarabangsa, dari segi perniagaan dan sebagainya. Dan risiko dia pula mungkin rakyat dia akan dihasut supaya menjatuhkan Sultan Brunei.